قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Martabat taubah. Ahli tasawuf bukan sahaja tertumpu kepada taubat daripada maksiat, kerana pada pandangan mereka ia adalah taubat orang awam. Bahkan mereka bertaubat daripada semua perkara yang menyibukkan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Perkara inilah yang diisyaratkan oleh Sufi yang agung Dhunnunil Misri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang taubat. Kata beliau, taubatul awami minal dhunubi wa taubatul khawasi minal ghaflah. Taubat orang awam adalah daripada segala dosa, sementara taubat golongan khawas adalah daripada kelalaian. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam Babut Taubah, bab yang pertama dalam perjalanan seseorang itu mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam tajuk kecil yang lepas kita telah lihat berkenaan dengan rukun dan syarat yang perlu ada pada seseorang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian pada malam ni kita akan lihat martabat taubah, tingkatan taubat. Taubat ini ada tingkatan-tingkatan dia. Kata Syekh, ahli tasawuf bukan sahaja tertumpu kepada taubat daripada maksiat, kerana pada pandangan mereka ia adalah taubat orang awam. Taubat ni sebagaimana yang didefinisikan di awal Babut Taubah. Dulu dia mengatakan bahawa taubat ini dari sudut bahasanya adalah ar-ruju', maknanya balik, patah balik, kembali semula. Macam orang yang bercerai lah. Bila dia bercerai, dia nak jadikan isteri dia yang dia cerai itu sebagai isteri semula, maka dia rujuk. Dia patah balik kepada akad yang asal. Asalnya dengan akad nikah kahwin tu, maka bergelarlah dia sebagai pasangan suami isteri. Si lelaki jadi suami, si perempuan jadi isteri. Bila dilafazkan talak, maka tercerailah isteri dia. Bila dia rujuk, maknanya dia rujuk kepada akad yang awal, akad yang dia nikah dulu. Itu selagi mana boleh rujuklah, maknanya kembali kepada ikatan nikah. Adapun taubat maknanya kembali kepada melakukan taat. Kita duduk dalam buat taat pada Allah, kemudian kita melakukan dosa. So kita bertaubat tu maknanya kita kembali kepada taat. Tadi kita duduk ramai-ramai bercakap, ngumpat orang itu orang ini. So bila kita bertaubat maknanya kita kembali kepada taat, iaitu meninggalkan umpatan, kembali kepada taat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu melarang kita daripada mengumpat. Itu dari sudut lughah. Dari sudut syarak, ialah kita kembali meninggalkan apa yang dicela pada syarak. Yang dicela pada syarak ni ada zahir, ada batin. Situ membezakan di antara taubat orang awam,
orang khusus dengan khususul khusus. Syarak mendefinisikan taubat ini adalah kembali daripada melakukan sesuatu yang dicela pada syarak kepada perkara yang dipuji pada syarak. Dan perkara yang dipuji dan dicela inilah saya sebutkan tadi, ada zahir dan ada batin. Awal-awal kitab ni dulu, ketika berbicara berkenaan kenapa penting dan perlunya kita mengaji ilmu tasawuf ni, salah satu daripada ayat yang didatangkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa ialah Allah Ta'ala sebut wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah Ta'ala melarang jangan kamu sekali-kali menghampiri al-fawahish, perbuatan dosa, perbuatan keji. Dan Allah Ta'ala kata ma zahara minha, perbuatan keji yang zahir, wa ma batan, dan perbuatan keji ataupun dosa yang berbentuk batin. So yang membezakan martabat taubat itu adalah cara kita melihat dosa itu. Kalau kita hanya melihat dosa ini hanyalah ada pada zahir, maknanya kita tak akan bertaubat kalau kita tak jatuh pada dosa. Maka dia jadilah itu taubat orang awam. Bila kita orang kaki masjid tak mencuri, tak berzina, tak merompak, tak meliwat, tak apa lagi, tak buat dosa lah dengan mata kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan kemaluan kita, kita tak buat dosa, maka tak taubatlah kita. Sebab bagi kita dosa itu adalah perbuatan zahir. Taubat daripada perbuatan dosa yang zahir. Maka bila kita tak melakukan dosa-dosa tersebut ataupun kesalahan-kesalahan tersebut, maka kita tak bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Maka tak adalah keinsafan dalam diri kita. Istighfar pun tak banyaklah dalam hidup kita. Dalam sehari pun tak banyaklah kita beristighfar pada Allah Ta'ala. Sebab kita rasa kita tak ada dosa. Itu beza kita orang awam yang melihat dosa itu hanya pada zahir saja. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan fawahish ni ma zahara minha dan wa ma batan. Ayat lain sebut wa dharu zahiral ithma wa batinah. Hendaklah kamu tinggalkan zahir isim ataupun dosa yang zahir, wa batinah, dan dosa yang batin. Maknanya zahir pun terlibat dengan dosa, batin pun boleh jadi terlibat dengan dosa. Baik, jadi dia nak cerita pada kita berkenaan dengan taubat. Kalau kita ni orang yang bertaubat disebabkan oleh kita melakukan dosa zahir, maka kita rasa kita berdosa, maknanya kita masih berada di taubat orang awam. Tak bertaubatlah kita. Sembahyang taubat pun tidak, istighfar pun malas, penyesalan pun tak pernah datang dalam hati kita. Nak menyesal apa? Aku tak ada dosa. Aku tak pernah ambil selipar orang, tak pernah curi barang orang, tak pernah ambil motor orang, tak pernah apa? Tak pernah mengumpat orang, tak pernah itu, tak pernah ini. Lisan aku terjaga. Tak ada taubat. Itu orang awam. Dia nak mengajar pada kita di sini ahli tasawuf. Sebab kita mengaji tasawuf, kita nak mendaki. Kita bukan nak duduk di tahap yang sama je. Tuan-tuan kalau duduk di tahap yang sama dengan Upin Ipin. Tuan-tuan tengok cerita Upin Ipin. Daripada mula dia buat cerita sampai sekarang ni. Sekolah tadika tak? Sekolah tadika ya. Bila dia nak naik sekolah rendah? Tak tahu bila. Tak terlintas ke dalam fikiran pengarah tu dia nak buat sekolah rendah pula ke, nanti sekolah menengah pula ke, Kak Rus kahwin ke? Tuan-tuan tengok tak tengok? Tengok dengan cucu kan, teman-teman cucu tengok. Maknanya kalau kita berada di tahap melihat dosa ni hanya pada zahir, samalah ibaratnya kita tak mendaki dan kita tak meningkat dari sudut rohani. Sebab tu dia cerita dalam satu tajuk kecil, martabat taubat.
Supaya apa? Supaya kita boleh lihat lebih jauh lagi dosa, bukan setakat dosa yang zahir, bahkan dosa ni ada dosa yang berbentuk batin. Baik. Ahli tasawuf, dia kata, ahli tasawuf ni maknanya orang sufi lah. Bukan sahaja tertumpu kepada taubat daripada maksiat, kerana pada pandangan mereka ia adalah taubat orang awam. Kalau kita hanya bertaubat bila kita jatuh pada dosa, maka kita ni daripada kalangan orang awam. Bahkan dia kata lebih daripada itu lagi, lil istidrak dia panggil. Mereka bertaubat daripada semua perkara yang menyibukkan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Ada orang, contoh, ada orang senyum, seorang lagi senyum. Senyum ni ibadat tak? Ibadat. Si A senyum, si B senyum. Dua-dua zahir tu nampak sedang melakukan kebaikan, taat, melakukan ibadah. Senyum itu adalah sedekah. Tapi dalam diri si A dan si B, si A boleh jadi ikhlas dalam senyum, si B senyum sinis. So yang membezakan zahir mereka adalah batin. Zahir sama. Si A dengan si B, dua-dua bagi infak, dua-dua bagi sedekah, dua-dua bagi derma. Tapi yang membezakan antara A dan B, taat ataupun maksiat, ialah batin mereka. Si A bagi infak, bagi sedekah, bagi derma, ibtigha' mardatillah, kerana cari redha Tuhan. Si B buat bagi derma, bagi sedekah kerana takut orang caci, takut orang cela, orang kaya dia ni tapi kedekut, dia pun bagi, ataupun kerana menunjuk-nunjuk dalam memberi. So zahir kita nampak dua-dua sedang buat taat, batin sedang melakukan maksiat pada Allah. Itu beza antara si A dengan si B. So kalau si B tu sedar dia sedang memberi infak, derma, sedekah, dalam hati dia masih ada yang lain selain daripada Allah, maknanya dia nak orang puji, dia takut orang cela, itu lain daripada Allah lah tu. Maka dia bertaubat daripada perasaan yang bermain dalam hati dia. Itu dosa. Tapi kalau kita tak sedar itu dosa, kita sedang buat ibadat lah, kita nampak. Kita sedang buat taat lah, kita sedang menderma, kita sedang memberi, kita sedang senyum. Apa salah aku senyum? Sedangkan kita tahu senyum kita tu adalah senyum sinis, senyum sindir dan sebagainya. So hati kita yang sedang melakukan perbuatan senyum, tahu yang hati kita buat itu kerana sinis dan sindir. Maka saat kita tahu bahawa itu salah, kita bertaubat pada Allah. Tapi kalau saat hati kita tak tahu, kita tak rasalah kita buat salah, tak taubat lah. Itu taubat orang awam. Salah ke aku senyum? Itu salah orang siapa? Biasa kita dengar, aku senyum lah, salah ke? Padahal kita senyum tu sendiri kita pun tahu kita senyum tu bukan senyuman yang ikhlas, tapi senyuman kita tu adalah senyuman yang berbentuk sindiran dan sebagainya. Jadi itu yang membezakan di antara taubat orang yang awam dan dengan taubat orang-orang yang lebih tinggi lagi. Baik, bawah nanti dia cerita lagi perbezaan dia. Perkara inilah yang diisyaratkan oleh sufi yang agung Dhunnunil Misri rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang taubat. Kata beliau, taubatul awami minadh dhunub wa taubatul khawasi minal ghaflah. Taubat orang awam adalah daripada segala dosa, sementara taubat golongan khawas adalah daripada kelalaian. Kelalaian ni berlaku, kelalaian, lalai-lalai ni, ghaflah ni sifat hati. Dia bukan sifat zahir. Sifat tu adalah sifat hati, hati yang lalai daripada Allah Ta'ala. Saat dia lalai itulah maka datangnya sifat-sifat mazmumah. Saat kita jaga, maka kita sedar kita sedang memberi derma ini, duit ini daripada Allah, yang Allah Ta'ala jadikan kita sebagai asbabnya. Maka kita hulurkan itu adalah rezeki daripada Allah kepada hamba Allah. Saat itu kita tak mengharapkan apa-apa daripada orang. Saat itu kita panggil kita sedang memberi derma dengan ikhlas hati kita.
Tapi saat kita lupa bahawa duit ini adalah pemberian daripada Allah dan kita ini hanyalah wasitah, perantara Allah Ta'ala menyampaikan sesuatu rezeki kepada hambanya yang lain, maka kita rasa ini duit aku. Bila aku memberi, maknanya aku patut rasa aku yang beri. Aku patut rasa aku dipuji. Maka saat itu hati kita berada dalam keadaan riak, ujub dan boleh jadi takabur dengan perbuatan kita sendiri. Saat kita lupa itu dia panggil saat ghaflah. Saat itu kita lalai, sebab tu kita tak ingat yang Allah Ta'ala bagi. Kita nampak kita independen daripada Allah Ta'ala, bebas merdeka daripada Allah Ta'ala. Aku sendiri yang dapat. Jadi macam Qarun. Qarun mengatakan semua yang aku dapat ni adalah daripada ilmu yang aku ada. Sebab bijak aku, pandai aku, maka aku dapat kerja yang besar-besar. Dengan sebab aku kerja besar-besar, maka aku ada duit banyak. Bila nampak diri, maka datanglah perasaan-perasaan yang madmumah dalam diri kita. So kita memberi dalam keadaan kita sombong, kita ujub, kita bermegah dan sebagainya, maka itu tanda hati kita lalai daripada hakikat yang sebenarnya. Maka saat itu kalau orang itu sedar, maka dia akan bertaubat. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala suruh kita tinggal zahir dosa dan juga batin dosa. Zahir dosa ni seseorang yang menjaga diri dia daripada maksiat zahir, tapi dia tak jaga diri dia daripada maksiat batin. Sebenarnya penjagaan dia terhadap maksiat itu sebenarnya dia bukan jaga kerana ubudiyah pada Allah. Kita kenapa kita tak buat maksiat zahir sedangkan batin kita duk buat maksiat pada Allah Ta'ala? Dalam kita buat taat ada lagi maksiat-maksiat pada Allah. Dalam kita tinggal maksiat kadang-kadang masih ada rasa kita orang soleh, kita orang baik. Tak rasa itu adalah taufik, itu adalah anugerah daripada Allah. Kita boleh duduk dalam taat, itu anugerah Allah. Kita boleh beribadat, itu adalah anugerah pemberian Allah. Itu semua daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau keadaan macam tu kita tinggal maksiat, kata ulama, boleh jadi kita tinggal maksiat zahir, maksiat batin kita buat, itu bukan tanda seseorang itu berubudiyah pada Allah Ta'ala. Tapi dia tinggal maksiat zahir itu kenapa? Kerana dia takut dicela oleh manusia. Sebab batin dia buat maksiat lagi pada Allah. Batin dia masih melakukan dosa pada Allah. Habis tu zahir yang tinggal ni sebab apa? Sebab takut orang cela. Nanti kan orang kata, dia tu kaki masjid pun mengumpat-ngumpat orang lagi. Dia tu kaki masjid pun bergosip-gosip lagi kan. Istilah moden gosip lah. Bergosip-gosip lagi, cakap pun tak elok lagi dan sebagainya. Kalau kita tak tinggal yang tu, nanti orang kata kopiah atas kepala. Tapi bahasa, Masya Allah, macam-macam bahasa dia apa keluar daripada mulut dia. Macam-macam kalimah kesat keluar daripada mulut dia. Kopiah atas kepala, serban atas kepala, ridak atas bahu dan sebagainya. Maka kita tinggal tu sebab apa? Takut orang cela. Batin kita tu ada maksiat lagi. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita tinggal zahir dan batin. Bila kita boleh tinggal zahir, boleh tinggal batin, kata ulama, barulah seseorang itu betul-betul mentakzimkan Allah Ta'ala. Barulah orang tersebut mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bukan tahu maksiat zahir saja, yang batin pun Allah Ta'ala tahu. Bila kita tinggal maksiat batin, maka saat dan ketika itu sebenarnya kita sedang mengagung dan membesarkan Allah. Sebab malu dengan Allah Ta'ala yang tahu di dalam batin kita ada perangai-perangai yang tidak elok, akhlak-akhlak yang tidak elok seperti riya, unjub, takabur dan sebagainya. Itulah. Baik. Abdullah At-Tamimi berkata, syattani baina ta'ibin wa ta'ib. Jauh beza di antara orang yang bertaubat dengan orang lain yang bertaubat. Itu beza di antara seorang yang bertaubat dengan seorang lain yang bertaubat. A dengan B. Tengok. Fataibun yatubu minadz-dzunubi was-sayyi'at. Ni orang awam. Ada orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dan kejahatan. Ni orang awam. Wataibun yatubu minaz-zalali wal ghafalat. Golongan yang kedua, tinggi sikit.
ada orang yang bertaubat daripada kesilapan dan kelalaian. Saya dah contohkan tadi. Dalam zahirnya nampak buat taat, tapi dalam batinnya ada lagi sifat madmumah. Ini ghafalat dipanggil. Yang ketiga, tinggi lagi. Wa taibun yatubu min ru'yatil hasanati wat ta'at. Ini yang lebih tinggi, iaitu dan ada juga orang yang bertaubat daripada melihat kebaikan dan ketaatan yang dilakukan. Itu yang tinggi. Kita taubat yang mana? Duduk di yang pertama masih orang awam. Duduk yang kedua, dalam hati kita taubat daripada sifat-sifat madmumah. Maka kita duduk di tahap yang kedua, taubat. Zahir tak ada dosa, kita cuba tinggal sedaya upaya kita dosa. Kemudian batin kita juga, kita cuba bersihkan daripada sifat-sifat madmumah. Maka kita adalah orang yang berada di tahap dua. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, ialah taubat daripada melihat kebaikan dan taat yang kita buat. Contoh, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, yang digelar sebagai apa? Seorang tokoh dalam bab cinta dan rindu. Figure lah Rabi'atul Adawiyah ni dalam bab cinta dan rindu pada Allah Ta'ala. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rabi'ah, lalu dia berkata kepada Rabi'ah, "Inni qad aktsartu fi dzunubi wal ma'asi." Dia kata, aku telah banyak melakukan dosa dan juga maksiat. Kata lelaki itu. Maka dia kata, "Lau tubtu ila Allah," kalaulah aku bertaubat kepada Allah, adakah Allah Ta'ala yatubu alayya? Adakah Allah Ta'ala akan terima taubat aku? Apa jawab Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah nak angkat orang ni supaya duduk lebih tinggi lagi. Jangan faham setakat tu. Dia kata apa? La. Dia kata tidak. Kau buat dosa, aku buat dosa banyak-banyak, kemudian aku nak bertaubat pada Allah. Adakah Allah Ta'ala akan terima taubat? Kata Rabi'atul Adawiyah, kata la. Tak terima. Bal dia kata, "Lau taba alaika latubta." Dia angkat lagi. Dia angkat, dia kata apa? "Lau taba alaika," kalau Allah Ta'ala yang memberikan kepada engkau taubat, nescaya engkau bertaubat. Macam mana nak faham? Tuan-tuan faham tak? Tak faham? Tak faham nak balik dah. Kata Rabi'atul Adawiyah, dia kata apa? "Lau taballahu alaika latubta." Kalau Allah Ta'ala anugerahkan kepada engkau taubat, nescaya engkau akan diterima taubat. Maknanya, perasaan datang rasa dalam diri kita nak bertaubat itu bukan kita punya. Sebab tu, bila kita melakukan dosa dan maksiat, jangan kecewa. Agama tak ajar kita kecewa. Kecewa bila jatuh pada dosa. Kita duduk buat taat pada Allah Ta'ala, tiba-tiba kadang-kadang terjatuh pada dosa. Kita tak diajar kecewa. Kecewa ni bila mana kita rasa diri kita dalam kongkongan kita. Kita sendiri yang kontrol diri kita. Sebab tu kita rasa kecewa. Tapi kalau kita melihat naik jatuh kita, taat maksiat kita adalah atas izin Allah Ta'ala, maka kita akan duduk dalam ruang lingkup jalan yang Allah Ta'ala izinkan kita buat melalui syarak. Bila engkau jatuh pada dosa, Allah Ta'ala ajar kepada engkau menyesal, bukan kecewa. Menyesal, bukan kecewa. Menyesal dalam hati kita, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu taubat seluas-luasnya dibuka oleh Allah. Kata Tuanku, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka dibuka sesempit-sempitnya, dia kata. Jangan duduk beritahu apa, jangan duduk beritahu pada orang ataupun pada umat Islam ni
Seolah-olah kita ni tak ada peluang untuk masuk syurga. Tak, syurga seluas-luasnya dibuka oleh Allah. Taubat seluas-luasnya dibuka oleh Allah Ta'ala. Neraka sesempit-sempitnya Allah Ta'ala buka. Supaya kita nampak kita ada ruang dan peluang. Allah Ta'ala Rahman dan Rahim dia. Ini seolah-olah macam kita pula jadi Tuhan. Tak ada peluang dah orang tu. Nak taubat tu tua dah. Masjid pun tak datang lagi. Kita pula jadi Tuhan. Seolah-olah macam kita pula yang tahu kesudahan seseorang tersebut. Dia tu tua-tua pun tak datang masjid lagi, tak ada jalan dah, tak ada nampak jalan dah rasanya, tak taubat dah, jadi apa tak masuk syurga dah orang tu boleh jadi. Kita pula yang jadi Tuhan. Beritahu bahawa syurga Allah Ta'ala, ruang taubat, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Sebanyak mana pun dosa. So kalau datang perasaan dalam diri kita ingin bertaubat, siapa yang campakkan? Allah. So kita sedang merasakan sesuatu anugerah yang Allah Ta'ala bagi dalam hati kita. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, engkau jangan nampak engkau, tapi engkau nampak apa yang ada dalam hati engkau saat ini. Tuhan yang nak engkau bertaubat. Dia berikan kepada engkau satu perasaan nak bertaubat, maka pada masa itu sebenarnya Allah Ta'ala nak terima taubat engkau. Sebab tu dia bagi perasaan nak bertaubat. Kita berasa nak bertaubat, rasa nak jadi baik. Itu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memang nak kita jadi orang baik. Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang bertaubat daripada dosa. Kalau dia tak nak, dia suruh kita hanyut dengan kejahatan tu. Boleh tak? Boleh. Dia bagi nikmat sebanyak-banyaknya, dia biar manusia tu terus lalai makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada Allah Ta'ala. Diberi nikmat kesihatan, diberi nikmat panjang umur, diberi kekayaan, nak apa dibagi semua. Makin dibagi makin jauh, makin dibagi makin jauh. Ya, sebab Allah Ta'ala nak orang ni makin jauh daripada dia. Tapi bila Allah Ta'ala nak orang tersebut dekat, maka Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam hati kita untuk jadi orang baik, orang soleh, orang taat. Makin dicampak, makin baik bertambah. Dicampaknya rasa keinginan nak semayang berjemaah, datang berjemaah. Dicampaknya dalam hati rasa nak semayang sunat selepas kita semayang sunat. Dicampak dalam hati rasa nak baca Quran. Dicampak dalam hati rasa nak berzikir. Dicampak dalam hati. Semua tu Allah Ta'ala, bukan kita. Tuan-tuan rasa kita, kalau kita bebas dengan daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan boleh jadi Tuhan lah. Sebab tu Nabi dalam hadis sahih, riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi kata apa? La ahad. Tak ada seorang, Nabi kata, yang aghyaru minallah, yang lebih cemburu banding dengan Allah Ta'ala. Cemburu Allah Ta'ala ni bila ada yang berkongsi dengan dia. Sekarang ni kalau kita rasa kita yang boleh berdiri sendiri, kita sama dengan qiyamuhu binafsi. Kalau tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, kita sendiri yang boleh berdiri atas tika semayang ni, boleh semayang sendiri tanpa Allah Ta'ala yang izin kita berdiri, maknanya kita pun sama dengan Allah Ta'ala, qiyamuhu binafsi, boleh berdiri sendiri. Kalau kita rasa begitu, benda ni soal bicara dalam ilmu tasawuf ni. Saat tuan-tuan pi cerita benda lain pula. Ni cerita bayangan hati kita yang mesti rasa macam tu. So kalau kita rasa kita boleh berdiri sendiri tanpa Allah Ta'ala, kita semayang tadi kita lah, kita infak tadi kita lah, maka kita sebenarnya sedang mengongsikan dengan Allah Ta'ala satu kuasa lain, iaitu kita. Dan Nabi kata tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang paling cemburu sekali. Dia memang patut cemburu pun. Sebab apa? Sebab tak ada selain daripada Allah Ta'ala makhluk lah kot. Tuan-tuan sebut, selain daripada Allah, semua makhluk. Bila sebut makhluk, maka semua dicipta. Bila sebut semua dicipta, hatta diri kita, keinginan yang ada dalam diri kita, semua dicipta oleh Allah. Apa yang tidak dicipta oleh Allah Ta'ala? Tak ada. Semua dicipta oleh Allah. Hatta keinginan yang melintas masuk dalam diri kita, semua adalah makhluk. Sebab dia bukan Allah. Allah, zat yang wajib al-wujud. Sebab tu orang-orang yang tinggi, taubat mereka saat mereka melihat mereka sendiri yang melakukan ketaatan tersebut. Maka ibarat pada masa itu mereka telah mensyirikkan Allah, syirik khafi. Mereka mensyirikkan Allah Ta'ala dengan diri mereka sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala sangat-sangat tak suka orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ada seorang sahabat, hadis ini selepas ada seorang sahabat yang kata, kalau aku tengok bini aku dengan lelaki lain, aku akan tabuh. Tabuh tahu tak tabuh? Tak tahu tuan-tuan ya? Bahasa apa saya pun tak tahu, tiba-tiba je keluar. Saya akan pukul dengan pedang gitu. Nabi kata, Nabi tengok perkataan yang disebut oleh sahabat tersebut. Nabi kata, kau tengok cemburu dia dengan bini dia. Nabi kata, Allah lebih cemburu daripada dia lagi. Apatah lagi orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala, zahirnya sembah makhluk, zahirnya sembah patung, zahirnya sembah matahari, sembah kuasa-kuasa gaib, sembah makhluk-makhluk. Itu lagi jelas menyekutukan, lagi jelas perkara tersebut menyalahi. Sekarang ni bicara kita ialah tentang sesuatu yang datang dan hadir dalam diri kita ni bukan kita punya. Saat kita nampak kita, masa tu ulama-ulama yang tinggi ni, ahli-ahli sufi yang tinggi ni bertaubat daripada Allah. Sebab apa? Sebab pada masa itu mereka sedang menduakan Allah Ta'ala. Sebab tu mereka hanya melihat apa yang ada pada diri mereka adalah anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh duduk dalam taat, taufik Allah. Boleh duduk beribadat pada Allah Ta'ala, taufik, anugerah daripada Allah Ta'ala. Andai Allah Ta'ala tak berkehendak, maka kita tak boleh datang ke sini. Kita tak boleh buat taat, tak boleh buat ibadat pun pada Allah. Tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bertutur pun, tak boleh nak sebut Allah pun tak boleh. Tapi Allah Ta'ala izin kita nak sebut Allah, kita sebut. Itu yang saya sebenarnya sebut. Syekh Syarawi mengatakan disebabkan oleh benda ni berlaku seolah-olah macam rutin. Kita rasa nak duduk, kita duduk. Kita rasa nak bangun, kita bangun. Kita nak berjalan, kita berjalan. Nak melangkah, kita melangkah. Nak berdiri, nak baring, kita baring. Dia kata disebabkan oleh benda tu berlaku setiap hari secara rutin, maka kita berasa kita bebas dan independen daripada Allah. Padahal saat kita nak bangkit tu, berapa banyak tulang saraf yang perlu sokong untuk kita bangun. Siapa yang gerakkan setiap saraf tulang itu untuk berdiri tegak membolehkan kita boleh bangun? Ada orang yang elok-elok, duduk elok-elok, datang elok-elok, tadi duduk, tiba-tiba nak bangun, separuh je boleh bangun, tak boleh bangun. Tuan-tuan tak pernah tengok orang macam tu? Ada seorang doktor, pensyarah UKM kalau tak silap saya, dia post dalam Facebook gambar dia duduk di hospital. Dia kata dia cerita dia balik daripada kuliah maghrib macam ni, balik lepas sembahyang isyak, dia kata balik duduk rumah, tiba-tiba rasa kebas sebelah. Tiba-tiba tangan jadi rasa kebas, sebelah tubuh jadi rasa kebas. Pergi hospital. Rupa-rupanya doktor kata itu adalah simptom stroke. Tiba-tiba. Sebab tu bukan kita yang milik diri kita, Allah yang milik diri kita. Itu tasawuf ajar pada kita, supaya hati kita sentiasa silau dan nampak Allah. Saat luput Allah, itu ghaflah dia panggil. Saat luput Allah Ta'ala, kita berasa kita dengan kita sendiri, itu ghaflah, lalai. Saat tu orang-orang sufi bertaubat pada Allah. Astaghfirullah. Gitu. Kita duduk di tahap mana? Boleh jadi kita ni orang awam lah kot kita. Istighfar pun tak nak. Istighfar pun lepas mayang je. Istighfar tu pun tak diiringi dengan rasa nadam. Tak diiringi dengan rasa apa? Rasa menyesal. Sedangkan taubat tu menyesal. Taubat tu bukan istighfar. Cuma istighfar tu kadang-kadang jalan kepada taubat, jalan kepada nadam. Jadi kita beristighfar. Kalau istighfar yang tak disertai dengan nadam dalam hati, itu yang disebut oleh ulama taubatul kadzabi, taubat para pendusta. Fi atrafil lisan, dia hanya duduk di lisan dia, hujung-hujung lidah dia duduk. Dia tak sampai ke hati pun. Aku taubat dah, tak nak buat dah. Aku taubat dah, tak nak buat. Dalam hati bukan taubat, bukan menyesal. Sedangkan Nabi kata at-taubatu an-nadam, mesti ada penyesalan dalam hati, baru dikira itu sebagai taubat. So macam mana kita nak menyesal kalau kita tak nampak itu dosa? So nak kena nampak dosa. Kita tak boleh pergi sendiri untuk nampak dosa tu, kena minta dengan Allah.
supaya nampak kita tiap-tiap masa boleh nampak kelalaian diri kita, sedar minta dengan Allah Ta'ala supaya kita diberi sedar atas dosa kelalaian kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru hati kita naik, mendaki daripada rendah naik ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Baik. Habis itu kesan taubat. Itu maratibut taubah. Disebut secara ringkas je, ada 3. Kesan taubat. Bila kita bertaubat, apa yang akan berlaku? Ketahuilah bahawa setiap kali orang sufi memperbetulkan ilmunya terhadap Allah, dan setiap kali amalannya bertambah, maka semakin halus dan bertambah telitilah taubatnya. Tu makin kita faham, makin kita diberi nampak, maka makin haluslah taubat kita. Macam contoh apa? Contoh kita tengok kita tengok bangunan yang dibina. Kita orang yang tak reti tengok bangunan, tak reti apa kandungan yang perlu ada untuk bina bangunan, kita berasa nak buat bangunan ni hanya batu bata yang disusun, kemudian ditampal dengan simen. Ada tiang, ada batu bata, kemudian ditampal dengan simen, kita kata itulah bangunan. Oh cantik, bangunan ni bagus, bangunan ni. Orang yang reti, dia tengok, dia tahu berapa jumlah pasir. Saya pun tak reti juga ni cerita ni, tuan-tuan. Berapa jumlah pasir, berapa jumlah simen sukatan dia, berapa air, berapa bata, batu dalam tu kosong ke tak kosong, besinya sebanyak mana. Itu orang-orang yang reti, dia tengok, dia tahu, ni tak tahan lama ni bangunan ni. Oh, sabarlah. Dah bunyi dah. Nak kena berhenti. Cuma saya nak sebutnya ialah semakin kita mengaji ataupun semakin kita diberi faham oleh Allah Ta'ala, maka kita akan makin halus dalam bertaubat pada Allah. Kita tak duduk lagi bertaubat bila jatuh pada maksiat dia. Maknanya kita bertaubat daripada Allah saat kita nampak kita duduk diri dalam ibadat pada Allah. Masa tu kita akan bertaubat, astagfirullah. Sebab apa? Aku nampak aku berdiri, bebas daripada Allah Ta'ala. Maka seolah-olah kita mewujudkan satu kuasa lain selain daripada Allah Ta'ala. Kita beristighfar pada Allah. Tu makin tinggi cara kita faham, makin haluslah taubat kita pada Allah. Sebab tu Nabi beristighfar 70 ke 100 kali sehari. Nabi bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita istighfar pun tidak, taubat pun tidak. Itu perbezaan antara orang yang tinggi dengan orang yang rendah. Adapun Nabi istighfar dan taubat bukan kerana dosa, tapi kerana nampak diri dia yang diberi banyak oleh Allah Ta'ala. Maka dia rasa tak kenanya kalau dia duduk tak bertaubat dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Baik, setakat tu dululah. Kesan taubat akan datang insya-Allah. Tajuk kecil lagi dalam bab taubah, tajuk yang terakhir sebelum masuk kepada bab muhasabah, iaitu kesan daripada taubat. Wallahu a'lam wa ilmuhul